Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafa Amani akan memulakan persembahan kami tentang tajuk isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Pengenalan tentang tajuk ini mengisahkan tentang konflik sempadan yang berlaku apabila terdapat dua atau lebih negara yang bersaing secara terbuka untuk memiliki sesuatu kawasan. Konflik sempadan ini juga wujud apabila berlakunya penetapan sempadan yang kurang jelas dan tiada peraturan yang terperinci dalam undang-undang. Konflik sempadan ini juga berlaku apabila terdapat sesebuah negara ingin menuntut sesuatu kawasan yang berdekatan dengan negaranya kerana kepentingan sejarah, kawasan yang strategik dan juga kepentingan dari segi ekonomi. Pertikaian yang berlaku ialah dari segi pertikaian kedudukan kawasan, pertikaian budaya dan juga pertikaian sumber. Baiklah, saya akan mulakan tentang pertikaian dan konflik di ruang udara Malaysia. Malaysia juga berdepan dengan konflik di ruang udara apabila adanya pencerobohan di ruang udara negara Malaysia ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa, ceroboh, perkataan ceroboh bermaksud masuk kawasan orang atau wilayah sesebuah negeri tanpa kebenaran. Ruang udara mempunyai persempadanan untuk menentukan hak kedaulatan, manakala di ruang angkasa tiada hak tersebut. Tetapi, apabila berlaku pencerobohan yang melibatkan pemetaan dan penderiaan jauh terhadap sesebuah negara, itu dikira pencerobohan melalui ruang angkasa. Terdapat banyak undang-undang yang berkaitan ruang angkasa dan ruang udara. Antaranya ialah seperti ini. Beberapa pencerobohan ruang udara telah dikesan di negara kita ini iaitu negara Malaysia. Media tempatan pada 1 Jun 2021 melaporkan terdapat 16 pesawat PLAAF iaitu People's Liberation Army Air Force iaitu Tentera Udara China telah memasuki ruang udara zon maritim Malaysia. Datuk Seri Syamuddin Hussein yang merupakan Menteri Pertahanan ketika itu melaporkan bahawa tindakan pesawat tersebut ialah merupakan salah satu pencerobohan yang salah kepada ruang udara kita sekaligus menggugat hak kedaulatan negara kita, negara Malaysia ini. Oleh itu, pihak Wisma Putra telah memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk memberikan penjelasan tentang tindakan pesawat PLAAF tersebut. Tetapi, pihak China mendakwakan bahawa ia adalah rutin biasa yang dilakukan oleh tentera-tentera China di perairan selatan atau di Kepulauan Spratly dan tidak menyasarkan mana-mana negara untuk dicerobohi. Datuk Seri Syamuddin Hussein tetap menegaskan bahawa tindakan itu salah walaupun negara kita mempunyai hubungan yang baik dengan negara mereka iaitu negara China. Konflik kedua yang dapat dikesan di Malaysia ialah sejak awal Oktober 2021, pesawat tentera Singapura telah melakukan penerbangan rendah di ruang udara daerah Pasir Gudang, Johor. Namun, pihak Angkatan Tentera Malaysia telah menyatakan bahawa tindakan pesawat Singapura itu bukannya pencerobohan, malah hanya merupakan latihan ketenteraan. Mereka juga telah mendapatkan kelulusan diplomatik untuk penerbangan tersebut dan juga kelulusan untuk melakukan penerbangan di ruang udara Pasir Gudang. Bagi menjamin keselamatan di ruang negara Malaysia ini, pada 1 Januari 2019, kerajaan telah mengisytiharkan pewujudan kawasan larangan di daerah Pasir Gudang. Pada 25 Disember 2018, Jabatan Penerbangan Awam iaitu DCA telah mengeluarkan notis kepada juruterbang iaitu NOTAM. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan melepaskan kepada ahli kumpulan seterusnya. Okey, hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Ruhil akan bentangkan atau bincangkan itu konflik yang berlaku di laut. Konflik yang berlaku di laut kita ketahui ada banyak sebenarnya yang Malaysia terlibat, iaitu konflik Pulau Sipadan dan Pulau Liputan, konflik Pulau Batu Putih dan konflik Pulau Spratly. Okey, hari ini Ruhil akan bentangkan atau kupaskan dengan lebih lanjut tentang Pulau Batu Putih. Okey, isu ni, konflik ni sebenarnya dah lama dah berlaku. Konflik ni berlaku seawal 1980-an. Mungkin ayah kita atau yang sama bayang dengan Ruhi, ayah kita atau mak kita belum lahir lagi masa tu. Mungkin baru lahir. Okey, Pulau Batu Putih atau Pedra Branca ni dituntut atau direbutkan oleh Malaysia dan Singapura.
kenapa Pulau Batu Putih ni dituntut oleh Singapura? Pada 1980-an tu, Singapura telah menyuarakan untuk menuntut Pulau Batu Putih ni. Pulau Batu Putih ni, dia kata Pulau Batu Putih ni sebenarnya kepunyaan Singapura, bukanlah Malaysia. Sebab Malaysia pernah isytiharkan yang Pulau Batu Putih ni ialah milik Malaysia dengan membuat peta dan Pulau Batu Putih tu ada dalam peta Malaysia lah maksudnya. Pulau Batu Putih ni apa sebenarnya? Pulau Batu Putih ni sebenarnya adalah sebuah pulau batu granit yang terletak di timur selat Singapura yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Pulau Batu Putih ni dia tak besar pun, dia saiz dia cuma 137 meter panjang, 137 meter panjang dan 60 meter lebar. Tak besar pun, tapi Malaysia dan Singapura ni tetap nakkan sangat Pulau Batu Putih ni. Pulau Batu Putih ni terletak kira-kira 24 batu nautika ke arah timur Singapura dan 7.7 batu nautika ke arah selatan negeri Johor. Maksudnya kalau fikir ikut logik lah, memang Johor akan ada kelebihan sebab Pulau Batu Putih tu terletak dekat lagi dengan negeri Johor. Maksudnya Singapura dengan Pulau Batu Putih tu agak jauh lah kan, berbanding Pulau Batu Putih tu dengan negeri Johor. Maksudnya tak mustahil lah. Malaysia menganggap Pulau Batu Putih tu sebahagian daripada Malaysia. Apa hujah Malaysia dan Singapura ni untuk mempertahankan dan menuntut Pulau Batu Putih ni? Okey, Malaysia kata Pulau Batu Putih ni secara semula jadinya merupakan sebahagian Kesultanan Johor berasaskan prinsip time immemorial, wujud atau berterusan untuk masa yang lama sebelum undang-undang moden dipraktikkan. Maksudnya sebelum wujud undang-undang moden ni, Pulau Batu Putih tu memang dah sebahagian daripada Kesultanan Johor. Yang kedua, Malaysia juga mengemukakan perjanjian Anglo-Dutch Treaty 1824 yang meletakkan Pulau Batu Putih sebagai sebahagian kawasan penguasaan pengaruh British. Perjanjian ini mengesahkan Pulau Batu Putih sebagai wilayah Kesultanan Johor. Maksudnya ini berdasarkan perjanjian Anglo-Dutch Treaty 1824 ni, dia membuktikan bahawa Pulau Batu Putih ni ialah sebahagian daripada wilayah Kesultanan Johor. Yang ketiga, hujah Malaysia ialah Malaysia juga menekankan bahawa Pulau Batu Putih seringkali dikunjungi pelayar orang laut yang mempunyai hubungan rapat dengan Kesultanan Johor. Maksudnya pelayar-pelayar yang singgah dekat Pulau Batu Putih tu semuanya mempunyai hubungan kait rapat dengan Kesultanan Johor. Hal ini membuktikan bahawa Kesultanan Johor peka akan kewujudan Pulau Batu Putih. Ini menolak dakwaan Singapura bahawa kawasan ini adalah terra nullius. Terra nullius itu ialah wilayah yang tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa. Maksudnya Pulau Batu Putih ni Johor dah memang peka. Sebelum ni pun Johor memang peka tentang kewujudan Pulau Batu Putih ni. Okey, yang seterusnya, Johor tidak bermaksud menyerah hak ke atas Pulau Batu Putih kepada British, melainkan sekadar memberi kebenaran kepada British untuk dan seterusnya menyelenggarakan rumah api. Malaysia juga berhujah bahawa tindakan British dan Singapura menyelenggara rumah api dilihat sebagai tanggungjawab pihak penjaga rumah api. Maksudnya Malaysia ni dia tak memberi hak pun kepada Pulau Batu Putih tu kepada British, melainkan dia cuma suruh British ni jaga je Pulau Batu Putih tu, jaga rumah api, selenggara rumah api kat Pulau Batu Putih tu lah. Tapi dia tak bagi pun hak tu dekat British. Yang seterusnya, Pulau Middle Rocks dan South Ledge tidak pernah dianggap sebagai sebahagian Pulau Batu Putih, tetapi di bawah bidang kuasa Johor. Maksudnya kat sini Pulau Middle Rock dengan South Ledge ni bukanlah sebahagian daripada Pulau Batu Putih, tetapi pulau-pulau ni juga ialah di bawah bidang kuasa Johor. Seterusnya, Malaysia telah melaksanakan kawalan efektif di kawasan tersebut. Dibuktikan melalui satu dokumen sulit Taman bertarikh 16 Julai 1968, iaitu surat pengisytiharan yang ditandatangani oleh Ketua Tentera Laut Diraja Malaysia, Komodore Tanah Balasigam,
perairan Malaysia. Maksudnya surat sulit ni, dokumen sulit ni dia membuktikan bahawa Pulau Batu Putih, Middle Rocks dan Salt Lake ni terletak dekat perairan Malaysia dan bukan perairan Singapura. Masa 1968 ni Singapura tak ada membuat bantahan atau apa-apa. Seterusnya, yang terakhir, Singapura tidak mengeluarkan sebarang protes terhadap tindakan Kuala Lumpur. Maksudnya yang tadi itulah, yang tindakan Kuala Lumpur mengeluarkan surat dokumen sulit tu yang mengisytiharkan bahawa pulau-pulau tersebut dan Pulau Batu Putih merupakan terletak dekat perairan Malaysia. Singapura tak memberi sebarang protes. Jadi Malaysia menganggap itu memang hak Malaysia lah, sebab Singapura tak protes apa-apa, tak membuat bantahan. Okey, habis dekat hujah-hujah Malaysia. Jom kita tengok apa pula hujah Singapura tentang Pulau Batu Putih ni, nak membuktikan, nak mempertahankan kenapa Pulau Batu Putih ni adalah milik Singapura. Kenapa dia tuntut dan kenapa dia nak sangat Pulau Batu Putih ni. Singapura, dia cakap Pulau Batu Putih ni berstatus terra nullius. Terra nullius tu yang tadi tu lah. Seterusnya, Singapura dan pentadbir terdahulu iaitu United Kingdom telah melaksanakan prinsip kawalan efektif yang berterusan ke atas Pulau Batu Putih sejak tahun 1847. Ini Singapura cakap, diorang yang melakukan kawalan efektif dengan United Kingdom. Diorang melakukan untuk menjaga Pulau Batu Putih tu. Jadi sebab diorang dah buat kawalan efektif ni lama, jadi diorang rasa Pulau Batu Putih ni ialah kepunyaan diorang dan orang lain tak boleh lah, Malaysia tak boleh nak ambil macam tu saja. Dia kata begitu. Seterusnya, Singapura juga menyatakan Malaysia tidak pernah menyuarakan bantahan rasmi dalam menaikkan bendera Singapura di Pulau Batu Putih. Maksudnya kat sini Singapura ni dia pelik. Kenapa Malaysia tak pernah, kalau Pulau Batu Putih tu betul-betul kepunyaan Malaysia, kenapa Malaysia ni tak pernah nak bantah pun bendera Singapura dinaikkan di Pulau Batu Putih tu? Kenapa diorang macam tanyalah, kenapa macam tu? Kenapa kalau Pulau Batu Putih tu Malaysia punya, kenapa tak bantah? Ada bendera Singapura naik dekat Pulau Batu Putih tu. Macam itulah. Okey, seterusnya yang terakhir. Diorang punya poin sikit je nak dibandingkan dengan Malaysia. Ini yang terakhir. Tiada sebarang bukti kukuh yang menunjukkan kerajaan Malaysia mempunyai kuasa autoriti ke atas Middle Rock dan Salt Lake. Dia kata kan tadi Malaysia kata Middle Rock dengan Salt Lake tu bahagian kerajaan Kesultanan Johor kan, macam tu. Jadi Singapura ni kata tak ada bukti kukuh pun. Bukti yang Malaysia kekal semua tu tak kukuh pun nak membuktikan yang Middle Rocks dengan Salt Lake ni yang Malaysia punya. Macam tu. Okey. Lepas hujah-hujah ni dikemukakan, hujah Malaysia dengan hujah Singapura, siapa yang menang kes ni? Okey. Pertikaian Pulau Batu Putih ni berakhir apabila ICJ, iaitu ICJ ialah International Court of Justice, memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura dan Middle Rocks menjadi milik Malaysia. Jadi Singapura lah menang kes ni ya. Manakala Salt Lake bergantung kepada persepadanan perairan yang menguasainya. Berdasarkan kes Pulau Palmas pada tahun 1936, dalam keadaan tertentu, pemilikan wilayah boleh bertukar milik sekiranya sesebuah negara yang mempunyai hak pemilikan asal gagal menyuarakan bantahan terhadap niat dan tindakan negara lain di dalam melaksanakan hak dan kedaulatan ke atas wilayah yang terlibat. ICJ ni dia sedia maklum bahawa Johor gagal menyuarakan bantahan dan berdiam diri terhadap aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih. Maksudnya aktiviti Singapura tu tadilah macam naikkan bendera, diorang selenggara rumah api dan membuat berbagai-bagai aktiviti di situlah. Disebabkan faktor kolonialisme British. Tindakan mendiamkan diri diteruskan setelah Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Oleh kerana tiada sebarang reaksi dan protes, maka ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Penyelesaian pertikaian secara baik ini secara selaras dengan deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada bulan Julai 1992. Deklarasi ini antara lain meminta semua pihak yang terlibat
untuk menyelesaikan pertikaian di antara dengan negara. Biarlah secara aman dan melalui perundangan. Maksudnya ICJ ni cakap kita jangan nak bergaduh huha-huha kat sini. Kita kena kita kena buat secara baik. Kita nak tuntut secara baik. Jangan nak ni aku punya. Jangan gaduh macam tu. Dia kata kena buat secara aman dan melalui perundangan. Okey. Sekian. Terima kasih. Nama saya Safura Sufi binti Mak Sofi. Sekarang saya akan menerangkan pertikaian dan konflik di darat. Seperti semua sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang berkongsi sepadan dengan negara seperti Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand. Malaysia dan Brunei berkongsi perbatasan darat iaitu sepanjang 481 km, tetapi hanya 207 km sahaja yang sudah dimuktamadkan antara negara Brunei dan Kerajaan Sarawak. Pertikaian sempadan Malaysia-Brunei adalah ke atas sebuah kawasan yang dinamakan Limbang, yang merupakan susuk baru dalam sejarah pertikaian sempadan yang akan memberi kesan terhadap hubungan diplomatik antara kedua-dua negara ini. Limbang adalah satu kawasan darat yang amat subur dan kawasan yang kaya dengan sumber asli khususnya minyak yang asalnya adalah sebahagian daripada kawasan jajahan Brunei. Isu sempadan darat dan maritim antara Malaysia dengan Brunei telah diselesaikan menerusi dokumen yang telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dengan Sultan Brunei iaitu Sultan Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Berdasarkan dokumen tersebut, Brunei telah menggugurkan tuntutan terhadap daerah Limbang di Sarawak, Malaysia, dan kedua-dua negara akan menubuhkan satu suruhanjaya bersama untuk memperincikan kerja menentukan sepadan. Selain itu, Malaysia juga mempunyai masalah persempadanan dengan Indonesia. Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat Laut melewati dataran tinggi. Perbatasan darat memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. Disebabkan wujudnya masalah sempadan tertangguh yang dikenali sebagai OBPS. Malaysia dan Indonesia telah menandatangani memorandum persefahaman iaitu MOU bagi menyelesaikan isu sempadan antarabangsa ini. Memorandum ini mengenai penandaan dan pengukuran sempadan antara bangsa Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak dan Indonesia di kawasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Baiklah, diteruskan lagi dengan implikasi konflik terhadap Malaysia. Isu pertikaian tuntutan bertindih di Kepulauan Sepatli telah menyebabkan wujudnya konflik persenjataan dalam kalangan negara yang terbabit. Konflik ini bermula dengan negara Vietnam yang menempatkan pasukan tentera di 8 buah pulau untuk mempertahankannya daripada China. Selepas peperangan Sepatli pada tahun 1988, menampakkan konflik persenjataan yang semakin hebat ketika China berjaya menawan Johnson South Reef dan beberapa terumbu karang. Oleh itu, Malaysia juga turut melibatkan diri dengan menempatkan pasukan tentera di 6 buah pulau dan terumbu serta mempertingkatkan kapasiti ketenteraan di Markas Bridge Kelima Infanteri Kota Kinabalu, Sabah untuk tujuan pertahanan. Pada masa yang sama, negara Filipina telah mengambil tindakan menggabungkan beberapa pulau dan terumbu di Kepulauan Sepatli ke dalam Provinsi Palawan. Konflik ini telah membawa kepada kerjasama ketenteraan iaitu latihan ketenteraan bersama yang dianggotai oleh Malaysia, Singapura, Australia dan UK. Tujuan latihan ketenteraan bersama ini adalah untuk memastikan Laut China Selatan bebas daripada mana-mana kuasa ketenteraan. Seterusnya, antara implikasi konflik terhadap Malaysia yang telah berlaku adalah Malaysia telah kehilangan Pulau Batu Putih selama-lamanya pada 23 Mei 2008. ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Pulau Batu Putih manakala Batuan Tengah
yang terletak tidak sampai 1 kilometer dari pulau itu milik Malaysia selain memutuskan hak milik tubir selatan iaitu kira-kira 4 kilometer dari Pulau Batu Putih yang akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Permohonan semakan itu difailkan berdasarkan penemuan baharu Malaysia melalui 3 dokumen penting yang menunjukkan bahawa pegawai tertinggi Singapura tidak pernah menganggap ia memperoleh kedaulatan terhadap Pulau Batu Putih daripada Johor. Dua daripada dokumen itu yang hanya boleh diakses kepada awam selepas ICJ memberikan penghakimannya juga menunjukkan pegawai tentera laut British mengakui perairan di pulau terbabit adalah milik Johor. Sekian, terima kasih.